Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk kadar tindak balas dengan subtopik aplikasi konsep dalam kadar tindak balas. Okey, nama saya Cikgu Nur Raihan binti Saharudin dari SMK Ulu Bernam, daerah Bagan Datuk. Okey, baik. Sebelum kita mula, kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan 4.3 aplikasi konsep kadar tindak balas. Standard pembelajaran 4.3.1 berkomunikasi mengenai aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan industri. Okay, seterusnya kita lihat objektif dahulu. Pada akhir PDPR, murid akan dapat yang pertama menjelaskan proses Haber dan proses sentuh, mengenal pasti nama proses dan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam proses Haber dan proses sentuh. Dan yang ketiga, menulis persamaan perkataan bagi proses Haber dan proses sentuh. Okey, kita lihat dahulu pendahuluan dalam kehidupan harian, sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah sesuai untuk mengubah kadar tindak balas bagi suatu tindak balas. Contohnya, peti sejuk menurunkan suhu makanan atau minuman di dalamnya. Penurunan suhu ini melambatkan makanan menjadi rosak. Okey, dekat sini maksudnya faktor suhu digunakan untuk melambatkan makanan menjadi rosak di dalam peti sejuk. Kita lihat yang pertama, aplikasi konsep kadar tindak balas yang pertama iaitu proses Haber. Dalam proses Haber, campuran gas nitrogen N2 dan gas hidrogen H2 dalam nisbah isi padu 1:3 pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanan 200 atmosfera dialirkan melalui serbuk ferrum ataupun besi Fe yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia NH3. Okey, di sini murid-murid perlu faham, perlu ingat, proses Haber ni adalah campuran antara gas nitrogen dan gas hidrogen dalam nisbah 1:3 dengan suhu 450 hingga 550 darjah Celsius, tekanan 200 atmosfera dan mangkin adalah serbuk ferrum atau besi. Jadi tiga faktor ni pentinglah untuk murid-murid ingat dan tahu. Menghasilkan amonia NH3. Baik. Untuk proses Haber, murid-murid kena ingat campuran gas nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonia dengan suhu 450 hingga 550 darjah Celsius, tekanan 200 atmosfera dan mangkin yang digunakan serbuk besi. Seterusnya kita lihat persamaan perkataan kat sini. Kalau diminta menulis persamaan perkataan, murid-murid boleh tulis seperti di bawah, nitrogen tambah hidrogen, anak panah berbalik dekat situ, menghasilkan amonia. Kita kena tulislah mangkin besi 200 atmosfera, tekanan dan suhu 450 hingga 550 darjah Celsius. Seterusnya kita lihat bagaimana proses Haber ni. N2 dan H2 akan dialirkan ke dalam pemampat. Campuran gas nitrogen dan hidrogen dimampatkan pada tekanan 200 atmosfera. Kemudiannya dialirkan pula ke dalam reaktor. Di sini barulah dimasukkan mangkin iaitu ferrum dengan suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius. Dan seterusnya hasil campuran hidrogen dan hidrogen tu dialirkan ke dalam kebuk penyejukan, iaitu amonia. Amonia tadi, gas amonia akan disejukkan dahulu dan kemudian dia akan bertukar kepada cecair dan dialirkan dalam bentuk cecair cecair amonia. Seterusnya kita lihat proses yang kedua, iaitu proses sentuh. Yang pertama, sulfur dalam bentuk cecair dibakar dalam udara untuk menghasilkan sulfur dioksida. Dengan persamaan kita boleh tulis kat sini, persamaan kimia S tambah O2 anak panah SO2 iaitu sulfur dioksida.
Okey, yang kedua, sulfur dioksida dicampur dengan oksigen sekali lagi untuk menghasilkan sulfur trioksida. Okey, SO2 tambah O2 menghasilkan SO3. Okey, dekat sini ditambahkan suhu 450 darjah, tekanan 1 atmosfera dan makin vanadium 5 oksida. Okey, sulfur trioksida tadi akan dilarutkan ke dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, dengan persamaan kimianya H2SO4 tambah SO3 menghasilkan H2S2O7. Okey, dan yang terakhir, oleum ditambahkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, dengan persamaan H2S2O7 tambah H2O menghasilkan H2SO4. Okey, dekat sini proses sentuh ni dia ada 4 peringkat. Murid-murid kena fahamlah peringkat-peringkat tu. Okey, yang pertama tu sulfur dibakar dalam udara ataupun sulfur tu ditambahkan dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Okey, peringkat kedua, sulfur dioksida pula dicampur lagi dengan oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Okey, dekat sini baru kita tulis suhu 450 darjah, tekanannya 1 atmosfera dan makinnya kita kena ingat vanadium 5 oksida. Okey, kemudian peringkat yang ketiga, sulfur trioksida tadi dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, kemudian oleum tu ditambahkan dengan air, barulah menghasilkan asid sulfurik iaitu H2SO4. Okey, kita boleh lihat kat sini adalah carta alih bagaimana penghasilan asid sulfurik melalui proses sentuh. Okey, sulfur dibakar dalam udara kering, dimasukkan dalam kebuk kat situ. Kemudian gas yang dihasilkan ialah gas sulfur dioksida, dibakar lagi dalam oksigen. Okey, di sini makin diletakkan iaitu vanadium 5 oksida, dan kemudiannya hasilnya ialah gas sulfur trioksida. Kemudian dialirkan ke dalam kebuk, asid sulfurik pekat dekat sini ditambah dan menghasilkan oleum. Okey, dan yang terakhir, oleum akan ditambah dengan air dan menghasilkan asid sulfurik. Okey, baik. Jadi daripada dua proses yang kita belajar tadi, kita boleh simpulkan kat sini faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam proses Haber dan proses sentuh adalah seperti berikut. Bagi proses Haber, suhunya ialah 450 hingga 550 darjah Celsius. Kalau proses sentuh, suhu 450 darjah Celsius sahaja. Okey, tekanan pula untuk Haber, tekanan 200 atmosfera. Proses sentuh, tekanannya adalah 1 atmosfera. Dan makin yang digunakan untuk proses Haber adalah serbuk filem. Proses sentuh pula, makin yang digunakan ialah vanadium 5 oksida. Jadi kat sini inilah yang dikatakan dalam tajuk kadar tindak balas ni, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang kita belajar dalam topik sebelum ini. Okey, aplikasinya adalah dekat sinilah, iaitu proses Haber dan juga proses sentuh. Okey, 3 faktor yang digunakan dalam ni adalah suhu, tekanan dan makin. Okey, baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan pengukuhan, soalan objektif yang pertama. Makin yang manakah yang digunakan di dalam proses Haber? Okey, ingat balik proses Haber yang pertama tadi. Okey, dan jawapannya ialah ferrum, B ya. Okey, kemudian kita lihat soalan kedua. Berapakah nisbah nitrogen dan hidrogen yang diperlukan dalam proses Haber? Okey, ingat balik yang tadi tu. Okey, jawapannya adalah B, 1 nisbah 3. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Apakah hasil akhir bagi proses sentuh? Okey, ini adalah proses yang kedua tadi ya, yang kita belajar tadi. Okey, jawapannya adalah C, asid sulfurik. Seterusnya kita tengok soalan 4. Okey, diberi persamaan dekat situ. Nitrogen tambah hidrogen menghasilkan amonia.
Apakah keadaan optimum dalam tindak balas di atas? A. Suhu sederhana. Adakah suhunya sederhana? Bukan. Okay, B. Kuantiti hidrogen cecair tinggi. Adakah dinyatakan tadi? Tak ada. Okay, C. Kehadiran makin serbuk besi. Okay, dan D. Tekanan atmosfera yang rendah. Okay, itu pun salah. So, jadi jawapannya adalah C. Kehadiran makin serbuk besi. Seterusnya kita lihat soalan 5. Okay, namakan proses untuk menghasilkan amonia dalam industri. Jawapan proses Haber. Okay, ini soalan mudah. Okay, seterusnya soalan 6. Tuliskan persamaan perkataan bagi penghasilan amonia dalam industri. Okay, ini adalah jawapannya. Nitrogen tambah hidrogen, tindak balas nak panah berbalik dan amonia. Hasilnya adalah amonia. Soalan seterusnya, soalan 7. Nyatakan makin suhu dan tekanan yang digunakan dalam penghasilan asid sulfurik dalam industri. Okey, kita boleh isi jawapan di dalam jadual tu. Makin vanadium 5 oksida, suhu 450 darjah Celsius dan tekanan 1 atmosfera. Okey. Soalan yang terakhir kita lihat ni soalan berbentuk format SPM kertas 2. Okey, soalan rajah menunjukkan penghasilan amonia dalam industri. Okey, catat alih dekat situ. Nitrogen, kemudian M dengan tekanan suhu 500 darjah Celsius, tekanan 200 atmosfera dan makin R kat situ. Okey, menghasilkan amonia. Kalau kita lihat daripada catat alih tu, kita dah tahu dah. Ini adalah proses Haber. Okey, baik. Yang pertama, soalan tanya A. Namakan bahan M. Okey, nitrogen tambah apa tadi? Kalau kita belajar sebelum ni, nitrogen tambah hidrogen kan? Okey, jadi jawapan M adalah hidrogen. Okey, soalan B. Namakan proses yang ditunjukkan pada rajah 9. Proses. Apakah proses nitrogen tambah hidrogen menghasilkan amonia? Okey, nama proses tu ialah proses Haber. Apakah nisbah kepada bahan M, nitrogen kepada bahan M yang digunakan dalam proses ini? Okey, nisbahnya tadi kita dah belajar iaitu 1:3. Dan soalan terakhir di namakan makin R. Makin R tadi ialah jawapannya serbuk ferrum. Okey, baiklah. Sekian dulu yang dapat dikongsikan pada hari ini. Okey, semoga bertemu kembali di masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi murid-murid.